Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di podcast Funnel Evo. Okey, Assalamualaikum. Nah, dia terkedu bila tiba-tiba beralih angin. Beralih angin, betul. Alright guys, Assalamualaikum. Hari ni hari Rabu. Yes. So kebiasaannya tiap-tiap malam kalau penonton-penonton atau pendengar-pendengar kita dengar kita dekat Spotify, Apple Podcast yang sedang menonton kita secara stream dekat YouTube dan Facebook, mereka akan tengok kita punya set berbeza dengan set hari ni. Betul. Sebab apa? Sebenarnya untuk Funnel Evo Podcast hari ini, macam biasa bersama saya kita ada Fadil Rasul, Zaid Murikan dan juga saya Fadi Ghazali. Betul. Kita bersama di Funnel Evo Podcast. Di mana Funnel Evo Podcast episod kali ini sangat-sangat istimewa. Sebab kita ada siapa, Fadil? Apa yang istimewa tu? Selalu kalau burger istimewa ada telur. Ada telur. Yang ni macam mana tu? Kalau ada telur maknanya setiap episod special lah. Oh, So okey. untuk kali ni yang istimewanya, kita ada tetamu jauh daripada utara. Tu dia Abang Hang, tu dia daripada Abang utara. Hang. Kalau kita tengok depa punya pakaian kan, mula-mula kita ingat ke pemain rugby. Tapi sebenarnya bukan. Yang mengiring mereka pun saya takut. Betul. Yang mengiring mereka, saya tengok badan ketak-ketak macam ni. Kalis peluru tu. Memang kalis peluru. Tapi lepas Coach Kimi kata, Set kita jangan pecah. set kita jangan pecah oleh Kelantan. Kelantan kata debel. Debel. Oleh Kelantan ni badai ketak-ketak, mau jangan duk buat masalah. Jumpa mu Danok lagi. Danok. Kalau Danok Kedah. Kalau kata panjang mana? Golok. Kalau Kelantan jawab dulu golok. baik, jadi seperti anda semua dengarkan, kita ada tetamu yang cukup istimewa datangnya daripada student-student daripada UUM. Boleh dengar sorakan UUM punya student tak? Yes. Betul. So kita akan bersama dengan mereka ni semua ni. Merinding disco. Merinding disco ni. Merinding disco. Kita tengok ramai muka-muka yang cute. Masya Allah. Saya nak cakap, nak sebut tapi takut. Sebab yang mendengar pun kita tak tahu, takut Perdana Menteri dengar. Tak berani juga. Perdana Menteri dekat rumah. Sebab tahu tadi tak ada, saya tengah pandang sini, tiba-tiba saya terkedu, tapi saya kena ubah saya punya pemandangan ke sini. Baik. So, Tuan Fadi Ghazali, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat Kita tahu Tuan Fadi orang yang begitu busy, orang yang penuh dengan komitmen tiap-tiap hari. So Tuan Fadi, kita punya tajuk hari ni, Fadil, kalau kita dapat tengok tajuk kita hari ni. Jap, boleh tak saya selit satu je? Kalau UUM daripada utara sana lah, betul tak? Kita ada Tuan Fadi dari Kelantan ni, bawa sampai ni bawah. Kelantan. Tepuk sikit dari Kelantan untuk anda semua ni. Tapi UUM ni dekat di hati saya. Oh, ya. Kenapa tu? Kenapa tu? 2010 berapa tahun lepas kan? Berbelas tahun lepas lah. UUM adalah tempat saya belajar, berkarya dan juga berniaga. Jadi saya selalu pergi UUM. Sebab saya ada anak buah dekat sana yang dia pun berniaga. Saya lupa nama dia apa. Tapi dia antara pelajar yang juga pemimpin pelajar dekat situ. Saya lupa nama dia, masya-Allah. Bahaya MPP ni tuan, lah, anak dia buah MPP lupa. lah. Apa dia? MPP. Ketua pelajar macam tu. Dia Headshot. Bukan headshot, bukan headshot. Kita bagi ruang. Kita bagi ruang. Apa dia? Silakan, Cik Puan. HR Puan Lin kita tahu. Saya tak ingat lah sebab dah berbelas tahun kan. Tapi ada satu tempat dekat UUM tu, dia ada tempat makan dekat situ. Saya selalu kalau pergi sana, saya akan duduk dekat kedai tu lah. Saya lupa nama kedai tu. Tapi dalam UUM. UUM ni Sintok Sintok. Kalau makan tu Tuan Fadi, biasa kalau UUM tak berhenti, dia biasa sampai ke Danok Tuan Fadi. Makan pulut ayam. Makan pulut ayam kat Danok. Kita makan pulut ayam. Baik. Itulah, insya-Allah. Jadi ni untuk episod kali ni kita akan berkongsi dengan pendengar-pendengar kita, Ya, penonton-penonton kita Yep. tentang kenapa penting untuk kita belajar ilmu digital marketing di dalam bisnes. Yes, kenapa tu? Sebab tu, dan ini kepada tetamu-tamu kita daripada UUM Sintok ni, boleh ambil, nak catat silakan catat, nak rakam silakan rakam, tak ada masalah. Dan kepada pendengar-pendengar, ini yang kita nak sentiasa berikan kepada anda, manfaat-manfaat seperti ini. Betul. Jadi Tuan Fadi, apabila kita sebut tentang digital marketing, pentingnya digital marketing di dalam bisnes, apa yang Tuan Fadi boleh katakan dengan perkataan digital marketing?
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut pasal dunia yang kita duduk sekarang ni, dunia yang kita duduk ni dunianya dunia asbab. Dunia apa? Asbab. Jadi maksudnya apa? Nak jadi something ni dia kena ada asbab dulu. Dia tak boleh, contoh air ni kan, saya selepas air tu mesti jatuh, betul tak? Kenapa dia jatuh? Gravity. So ada gravity. So asbabnya gravity. Jadi something happen dalam dunia sekarang dia mesti ada sebabnya. Allah nak ciptakan manusia, Allah perlukan asbab. Allah perlukan asbab apa? Setitis air sahaja. Dan daripada setitis air tu Allah boleh create orang sebelah anda tu lah. Nampak tak orang sebelah tu? Bahan yang Allah perlu hanya satu je. Air setitik. Nak buat anda kat sebelah tu. Untuk buat ayam, Allah perlu bahan apa? Apa bahan yang Allah perlu ada untuk ayam tu jadi ayam? Telur. Allah hanya perlu Salah. putih telur dengan kuning telur. Dua bahan saja keluarlah ayam. Kan? Selamat betul. Apa Selamat dia? betul telur tadi tu. Kalau kita tengok telur, pernah pecahkan telur tak? Pernah tak pecahkan telur? Pecahkan telur, kita nampak kuning dengan putih telur. Soalannya, daripada mana bulu ayam keluar? Dari mana datangnya kulit ayam? Daripada mana datangnya tulang ayam? Daripada mana datangnya paruh ayam yang keras tu? Hanya daripada putih dan kuning saja bahan yang Allah perlukan. The key adalah dunia yang kita duduk ni adalah dunia asbab. Boleh faham? Jadi diperlukan asbab. Betul. Faham? Walaupun asbab tu kita tak boleh nak fikir. Macam tadi saya sebut, daripada mana datangnya bulu ayam? Kita pecah telur mana ada bulu, betul tak? Tapi Allah nak ada asbab itu supaya kita boleh berfikir. Benar. Jadi untuk kita berjaya dalam dunia bisnes sekarang ni, antara asbab, bukan the ultimate asbab, tapi antara asbab yang diperlukan sekarang adalah marketing, dan marketing yang paling mudah adalah digital marketing. Siapa-siapa pun boleh jadi artis sekarang ni. Betul tak? Siapa-siapa pun boleh jadi famous. Siapa-siapa boleh jadi famous sekarang. Sekarang tak perlu yelah. Saya okay. Now, tengok ini cerita latest. Nak ceritanya siapa-siapa boleh jadi famous kan? Siapa nak jadi famous ni sekarang? Ada tak yang nak jadi famous? Siapa nak jadi famous angkat tangan? Okay, tak ramai, confirm. Saya tahu jawapan dia takkan ramai. Okey. Tapi siapa nak jadi orang kaya? Yes. Kaya. There you. Ikmal confirm tadi awak nak kaya kan? Dia mesti nak jadi orang. Kalau tanya siapa nak jadi famous, tak ramai. Betul. Humble kan, humble. UUM biasa humble. Oh, okay. Humble. Tapi kalau tanya nak jadi kaya, semua nak jadi kaya. Cuma lambat dengan cepat je lah angkat tangan tu. Cara cepat jadi kaya adalah kalau orang kenal kita. Elon Musk boleh jual Tesla sebab satu dunia kenal dia. Betul tak? Betul. Anak saya umur 6 tahun, hari-hari suruh beli Tesla. Hari-hari. Lain macam seeding tuan. Saya kata, kenapa kena beli Tesla? Sebab dia kata, ini kereta billionaire. Dia kenal Elon. So Elon Musk, orang kenal so that orang percaya dan orang beli. So the key adalah asbab. So tengok latest. Wife saya bagi satu video tau. Sekarang ni orang lelaki siapa ada isteri mesti kena serang ni. Confirm. Orang lelaki ada bini kena serang sebab satu drama. Betul? Betul. Drama apa? Drama yang Umi Nazira berlakon. Adam. Sampai wife saya dia hafal tau ayat tu. Apa tu ayat dia? Saya tak nak hafal lah. Now, ada satu video ni wife saya bagi pada saya. Saya mungkin saya cari sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Tuan Fadi. Ada screen tengok kat ni belakang. Ni scene ni. Oh ni. Scene ni. Scene ni lah. Okay, tapi anyway, ada seorang perempuan ni kalau biasa tengok TikTok, kedai emas Anwar. Emas Anwar. Kan? Siapa pernah tengok kedai emas Anwar Shah Alam? Alright. Yang perempuan ni kerja dia adalah tengok apa yang viral,
dan dia akan lakonkan balik. Okay. So dia guna skrip yang sama. Dia Dubbing. just apa dia panggil? Miming. Dapat 600,000 viewers. 600,000 viewers tau. So tak payah susah-susah sekarang ni. Guna digital marketing. Dia key adalah tidak ada benda baru di bawah matahari Allah. Dah ada benda yang viral, kerja anda tumpang ombak. Itu sajalah. Cuma buat latar belakang UUM. Boleh faham? Ambil gambar dengan, mungkin boleh buat drama dalam bentuk Kedah punya drama. So benda tu akan jadi viral. Right? So very simple. Sekarang ni sesiapa pun boleh dikenali dan kita tak perlu jadi kreatif sangat. Kerja kita tengok apa yang sedang viral, ride on that wave, Okay. buat content, put the content online, that's it. InsyaAllah. Dia basically sebenarnya sekarang kan Pak Dylan dan penonton-penonton, pendengar-pendengar kita, sekarang ni rasa orang dah tak asing sangat dengan digital marketing. Betul. Sebab ingat tak zaman Nabila Razali nak keluar lagu Yang viral tu yang dengan viral Eddie tu, Ashraf. Cumi-cumi tu kan. Yang cumi-cumi. Kita semua satu Malaysia tertipu yang Nabila Razali sebenarnya bercinta dengan Eddie Ashraf. Tahu tak benda ni? Tahu tak cerita ni kan? Propaganda lah ni. Propaganda. Sebenarnya mereka tidak bercinta pun, tapi mereka menggunakan elemen itu sebagai Untuk hype. Untuk hypekan lagu Pematah Hati itulah. Jadi kepentingan social media Tuan Fadi, maksudnya digital marketing ni, kalau kita cakap tentang zero cost, sebab kita tahu Instagram free, nak register free, Facebook, TikTok dan sebagainya percuma. Jadi platform media sosial ni Tuan Fadi, there's too much. Apakah definisi media sosial? Media sosial ni simpelnya tempat bersosial. Jadi bila tempat bersosial ni, sebab tu banyak, ada orang dia buat content so that content itu boleh dikonsum. Ada orang dia suka jadi orang yang komen dekat situ kan. Tapi the key bermula daripada social media ni adalah tempat orang bersosial. Cuma masa berubah sekarang. Dia dah bukan lagi social media. Saya nak tanya majoriti orang dekat depan saya ni. TikTok adalah platform yang tengah hot sekarang, betul tak? Siapa hari-hari dia mesti buka TikTok? Boleh tengok tangan tak? Hari-hari dia mesti buka TikTok. Very good. Ada tak? Dalam sehari memang dia tak buka pun TikTok. Ada tak orang yang tak buka TikTok? Ada? Very good. 2-3 orang je. So kita boleh kata 80 to 90% orang akan buka TikTok. Kenapa orang sekarang buka TikTok? Nah, tengok Dulu everybody is talking about social media, betul tak? TikTok bukan social media. TikTok adalah platform hiburan. TikTok adalah platform hiburan. Jadi yang kita kena faham adalah bukan social media Tuan Zat. Social media itu sudah berlalu zamannya. Orang guna Facebook sekarang ni bukan untuk bersosial tapi untuk baca berita, betul tak? Betul, blog. Untuk baca berita je. Apa yang sedang viral kita tengok dekat Facebook, that's it. Tapi yang orang consume masa adalah platform hiburan. Dan platform hiburan yang senang untuk diakses dan hari-hari ada benda baru adalah dekat TikTok. So the key of marketing sekarang bukan social media. Tapi kalau kita nak buat marketing sekarang ni, kita kena ada unsur-unsur hiburan sedikit. Cuma hiburan tu bergantung pada kita lah. Kita nak buat lawak ke, nak buat Islamic punya style ke, kita nak buat, ada orang dia buat joget-joget ke, macam ada yang TikTok viral tu, ada doktor-doktor dia pandai menari kan. Ada tengok tak? Siapa tengok? Ada kan? Ui, very nice. Betul tak? Betul Tapi kan dia je, doktor betul kan lah. je. Tapi Ni dia doktor geng-geng lah. doktor. Tapi dia doktor lah. Tapi dia doktor. Okay. That's the idea. Dia mesti masukkan elemen hiburan sikit. So kalau kita nak masuk education, alright, let's say you guys suka education, masukkan education plus hiburan. Dia panggil edutainment. Education plus entertainment. InsyaAllah. 5 tips cara untuk 3 rahsia mengurat awet kampus. Yang belah sini semua tu. Macam nak tahu tips dia. Contoh lah, because tips-tips kan Tuan Fadi kan, kalau kita tengok macam sekarang ni, kalau nak cakap tentang hiburan, platform hiburan, kalau kita tengok analytics sekarang, memang mengatakan video-video masak, lepas tu drama-drama pendek, dan salah satunya adalah macam Tuan Fadi katakan tadi, iaitu video-video tips
Video-video education, edutainment. Yes. Nah, benda-benda begitu. Edutainment. Baik, so Fadil tadi ada soalan Fadil nak tanya tadi. Okey, macam contoh lah tuan ibarat macam kita baru nak mula berniaga dan pada masa sama kita kena mengikut era zaman sekarang iaitu digital marketing ataupun social media yang kena ada lah. Jadi as a beginner, BBNU, business baru nak up. Okay. Yang baru nak menjengah ke social media. Apa perkara pertama yang mereka perlu lakukan? Perkara pertama yang anda perlu lakukan adalah buat video. Itu je. That's it. Buat video, doesn't matter teruk ke, bagus ke, yang penting buat video itu. Contoh, sekarang ni duduk dekat tempat duduk anda, betul tak? Dia akan jadi beza. Ada orang 5 minit duduk tempat duduk, dia tulis banyak gila. 5 minit tu ada yang kat depan tu, macam ni tulis. Student mesti menulis, betul tak? Tapi mungkin ada orang yang kedua 5 minit tu kerja dia ambil video dan upload. Now saya nak tanya, mana lagi impact kalau kita buat bisnes? Video. Mana lagi impact? Sebab tu benda paling mahal, saya berpegang that prinsip lah. Benda paling mahal bukan duit, bukan PT. Bukan PT, tapi masa. Ada orang 5 minit dia consumer social media. Tapi ada orang 5 minit dia jadi producer social media. Mana yang akan untung? Producer. Consumer ke producer? Producer, confirm. Jadi kalau nak jadi usahawan, BBNU, budak-budak baru nak up, jangan fikir benda lain. Jangan fikir strategi itu, strategi ini, kan? Cari formula, rahsia luar biasa. Tak payah. Wasting your time. What you should do now is take up your phone yang bapak mahal gila beli tu, buat satu video, letak je. And then key dia adalah hari-hari buat 4 video minimum, letak je dekat TikTok. Video. Akan ada video kita yang terviral. Akan ada lah, mesti ada. Bila terviral tu baru dia jadi tersyok. Dia mesti syok. Viral lah. FYP kan. Ada orang, ni saya bagi tu jujur to that extent, orang tak tahu nak buat konten apa. Dia ambil lah makanan ke apa. Hari ni aku tak ada konten guys. Ada tengok tak? Hari ni aku tak tahu nak letak apa guys. Aku letak je gambar makanan ni. Kalau rasa boleh viral lah kan. Tiba-tiba viral, banyak gila. Nak ceritanya to that extent, orang Malaysia terutamanya tak tahu nak buat apa. Satu yang si ambil video pun tak tahu nak buat apa. Nombor 2 yang tengok video pun tak tahu nak buat apa. Dia pergi komen video yang macam tu. So that's the case. Keyword dia adalah buat je video. Apa masalah dia? Okay. Dia case study actually dah ada sebenarnya. Kalau kita perasan dulu, artis contoh kan, artis-artis ni mereka kena masuk TV, mereka kena berlakon drama, kena join kalau orang-orang daripada kampung apa semua nak famous jadi penyanyi, diorang join Akademi Fantasia, Mentor. Mawi daripada seorang anak Felda, dan sekarang, bukan sekarang lah, daripada seorang anak Felda, bila Akademi Fantasia 3 tiba-tiba wujudnya Mawi World. So dia Sumawi. Waktu tu tsunami sebenarnya, dia Sumawi. Waktu tu tak ada social media. Kalau tak mesti netizen sensitif kan. Apalah nak guna Sumawi ni, sensitif langsung dengan tsunami. Saya risau kita sebut Mawi ni. Takut yang UUM ni ingat ke kenal ke? Sebab perbezaan Kenal era. Okey. Mesti kenal. Tengok abang ni jambang pun mustahil lah. Takkan tak tahu, dah tua dah ni sebenarnya. Kan? Okey, sebab apa sekarang kenapa kita sangat menekankan tentang video. Tak perlu nak fikir macam Tuan Fadi kata tadi. Tak perlu nak fikir formula sebagainya kan. Salah satu cara, walaupun kita boleh join webinar hari Khamis Funny Evo 8.30 malam. Wah, jual. Boleh join. Tapi video kena buat, live kena buat. Sebab itu memang jelas. Contoh, saya bagi satu contoh case study yang berlaku. Siapa kat sini? Tengok mustahil lah. Macam tadi tanya borak kopitiam, seorang pun tak angkat tangan kan. Malu kat aku. Siapa kenal Ryan Bakery angkat tangan? Ryan Bakery. Maknanya level-level aku ni. Majority. Ryan Bakery. Ryan Bakery tak kenal? Yang Alif. Ba. Ta. Lepas tu F. Tak tahu. Tahu kan? Famous kan dia kan? Ryan Bakery ni kalau nak diceritakan, dia sebelum ni dia bekerja sebagai angkat-angkat beg untuk Asia, correct? And then dia diberhentikan disebabkan COVID dan sebagainya. So dia buat video.
Bila dia buat video sekarang, dia antara social media influencer yang termahal dekat Malaysia. Dan sekarang dia menjadi ambassador dan work very close dengan Shoaib. Itu seorang. Seorang lagi Nami. Siapa kenal Nami? Nami. Dia sekarang join Maharaja Lawak kan? Musical lawak superstar kan? Dia started off dengan all this social media apa semua. Lepas tu siapa lagi? Fadil yang kita ada? Fadil Rasul. Bukan. Oh bukan. Contoh Mak Kilau. Mak Kilau tiba-tiba 90 juta. The power of social media. Orang asbab lah social media tu asbab. Bos saya marah kalau saya kata social media punca. Salah. Syirik tu. Okay. Asbab dia social media. Maknanya orang duk bercerita. Kita pun kat sini boleh mengaku di mana kita tengok Mak Kilau pun disebabkan orang komen-komen kat Facebook, betul? Kalau takkan akak biasa tengok jenis drama-drama TV3 cerita kerama kan. Tiba-tiba lah tengok Mak Kilau lawan-lawan. Ya kan. Tiba akak kan. Okay, so banyak lagi yang kita akan kupaskan berkenaan dengan episod kali ini. Kita akan sentuh digital marketing dengan bisnes, apa yang kita boleh relate. Tapi kita rehat dulu, kita kembali selepas ini di Funnel Evo Podcast. Pesan guru saya, dia kata rumah kena kecil, kereta kena terbaik. Saya pun kenapa rumah kena kecil? Saya tak faham. Orang nak buat rumah besar kan? Dia nak rumah kecil. Dia kata apa? Orang Islam pergi rumah balik masjid. Maksudnya tempat tinggal kita di masjid. Rumah tu tempat pergi je. Dia bukan pergi masjid balik rumah. Sebab tu rumah kena kecil. Kalau rumah besar, dia jadi macam ni. Pergi masjid, balik rumah. Jadi rumah tu banyak kita habiskan masa. Jadi level lain dah ni Dil. Level lain. Sebab tu kalau rumah tu terlalu cantik, kita akan nak duduk rumah. Sayang lah. Kita akan sayang dengan rumah kita. Padahal kita tahu rumah tu adalah sementara yang kita pasti akan tinggalkan. We're back in Funnel Evo Podcast. Guys, kalau tadi kita dah berbicarakan tentang apa itu social media dan apa itu platform hiburan. Betapa pentingnya untuk usahawan-usahawan sekarang, walaupun mereka ni bukan penyanyi, bukan pelakon, bukan ialah orang-orang biasa yang nak berniaga. Betul. Bezanya dulu berniaga, orang fikir tentang marketing, telemarketing, jumpa orang sales. Tapi sekarang ni kita ada peluang dan ruang untuk menjadi lebih kreatif supaya kita meletakkan diri kita dalam circle market. Social media. Dia macam selit sikit boleh. Selit je lah. Macam hujung minggu lepas saya saja je buat content produce, kan, buat produce sikit kan. Tiba-tiba nak jadikan cerita saya produce viral babe. Cik viral macam tapi tak boleh lawan Sifu lagi lah kan. Tapi alhamdulillah lah. So dari situ kita nampak lah apa yang Tuan Zaid cakap, Tuan Fadi cakap, which is tips tu memang market perlu lah. So buat banyak tips. So mungkin kalian semua tertanya-tanya, apa yang patut Tuan Fadi, apa yang patut saya post di platform media sosial ni sebenarnya? Selain saya usahawan. Saya usahawan. Apa yang saya nak post? Saya nak post apa ni? Saya tak ada menyanyi, tak reti berlakon, tak reti nak post apa. Yo, Tuan Fadi. Bismillahirrahmanirrahim. Post ni, the key yang kita kena pegang adalah quantity. Faham? Quantity. Apa maksud quantity? Apa dia quantity? Kedah cakap apa? Banyak. Banyak. Buat teruk bilangan. Bilangan. Quantity maksudnya bila kita fikir nak buat content, kita fikir quantity over quality. Boleh faham? Kita nak fokus quantity yang banyak, bukannya buat produce satu tapi cantik gila. Kita tak nak macam tu. So soalannya adalah nak post apa sajalah peringkat awal ni. Saya boleh bagi tahu okey begitu begini. Saya takut information overload, last kali tak buat apa-apa. Very simple. Tengok Ada tak kita follow sesiapa dekat social media? Ada kan? Contoh, kita ambil contoh Instagram. Apabila kita follow Instagram seseorang, kita akan tengok dia punya IG story, betul tak? Kalau wife saya, dia pasang je IG story, dia letak je kat tepi, dia gerak je. Gitu Dia macam tengok video kehidupan orang lain. Jadi dia ada fikir tak dia nak post apa? Dia tak fikir kan? Dia jalan pun dia ambil video, naik tangga pun dia ambil video, betul tak? Betul ke tak betul? Betul. Apa nak fikir? Post sajalah. Peringkat awal. Apabila kita dah sampai satu stage, then kita nampak the trend, orang suka apa, right? Apa yang perlu saya lakukan untuk saya dapat sekian-sekian numbers, then lepas tu stick to that. Dia panggil apa?
that area. Okay. Itu nombor satu, point nombor satu. Point nombor dua, kalau anda ni jenis yang kepala otak dia adalah kepala otak merah. Ni ada merah ni adalah orang very structured. Okey lah Tuan Fadi, saya nak post juga. Tapi please give me something so that saya boleh tulis apa yang saya nak buat. Okay, decide 5 topik. 5 topik yang anda nak cerita. Right? Bila aku sebut ni, tak ada orang tulis. Maksudnya apa? Dia orang dengar je. That's why saya kata kalau cerita banyak-banyak, dia orang balik. tak tanya, apa belajar hari ni? Tak tahulah. Tapi at least Telur ayam. 5. Telur ayam. At least 5. 1 letaklah untuk family ke. 2 untuk cerita kehidupan. Nombor 3 maybe kita share tentang agama mungkin. Nombor 4 motivasi. Nombor 5 mungkin tentang bisnes kita. Faham? So you put 5, dia panggil 5 pillar content. Tapi cerita dia gini lah, untuk bahasa mudah adik-adik kita ni, decide 5 topik yang anda nak ulang-ulang setiap hari based on this topic. So key nombor 1, quantity. Letak saja apa-apa saja dekat social media. Nombor 2, kalau kita jenis yang perlukan that guidance, dan decide 5 jenis topik yang kita nak cerita hari-hari tu. So mungkin hari pertama topik pertama, hari kedua topik kedua. So cukup 5 hari, patah balik topik pertama. Habis 5 hari, patah balik. Habis 5 hari, patah balik. So setiap hari ada satu topik. Boleh? InsyaAllah. So itu menjawab soalan kalau tak tahu nak post apa dekat social media. 5 pillar content. Soalan seterusnya. 5 pillar content. Baik. So, Fadil. Okay. Ni soalan daripada UUM student. Nak tanya student UUM. Simpan dulu. Boleh? Simpan dulu. okay. Simpan dulu. Simpan dulu. Kita cerita tentang konten kita dah tahu dah ni Tuan Fadi. Alright. Konten kita dah tahu dah. Betul. Tapi Tuan Fadi, debar lah Tuan Fadi. Nervous lah. Macam mana saya nak elak nervous ni Tuan Fadi? Walaupun dekat podcast sebelum ni kita dah pernah tanya dah soalan tu. Tapi masih lagi orang tanya Tuan Fadi, mereka tidak dapat jawapan yang tepat. Macam mana untuk mereka hilangkan rasa gemuruh tu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak cerita satu story. Siapa nak dengar story? Say I. Tak ramai, tak apa lah, tak payah. Siapa nak dengar story stay high? Okay. Ni story benar tentang seorang pembaca berita TV9. Pembaca berita TV9 dulu. Right? Beliau adalah sahabat saya juga dan juga student Fanivo. Nama beliau adalah Tuan Talib. Tuan Talib ni, beliau ni, if I'm not mistaken, beliau ni belajar grad dalam bidang accountant. Dia accountant. Tapi bila dia datang interview, dia datang silap hari. Jadi interview accountant dekat TV3, TV Media Prima, TV9 kan? TV9. Dah habis. Tapi orang kata apa? Masih buka untuk pembaca berita. Dan memang Tuan Talib ni siapa yang kenal dengan Prof Muhaya? Kenal Prof Muhaya? Biasa Tuan Talib akan ada dengan Prof Muhaya biasanya lah. Haji Talib. Jadi tiba-tiba teraudition jadi pembaca berita. Dengan keadaan tak reti nak baca berita, tak pernah baca berita atau duduk depan kamera dan bercakap dengan kamera. Jadi Tuan Talib kata, tak apalah, dia pun masuk, dia practice sebelum baca berita live dekat TV9 tu, practice, habis settle, hari pertama nak on air, dia kata. Hari pertama on air. Hari pertama on air, kat belakang orang panggil apa Tuan Zek? Kalau yang jaga 3, 2, 1 apa? Control room. Lepas tu yang dekat floor manager ke apa? FM floor FM manager. Floor manager kata, "Okey, kita akan on air." Siapa pernah masuk TV, akan ada seorang floor manager. Dia pakai bendalah ni, ada control room yang jaga untuk live kan. Dia cakap 5, 4, 3. Umpama pembaca berita kena tang kena ready lah. Start je montage, tiba-tiba blackout. Blackout, satu TV9 blackout. Can you imagine? Satu Media Prima. Media Prima masa tu Satu Media Prima blackout. Satu Media Prima. Can you imagine? Hari pertama baca berita, hari pertama nak on air, hari pertama nak cakap Assalamualaikum, tiba-tiba blackout. Dia cerita lah masa tu. Tuan Zek tahu lah cerita ni? Memang blackout habis lah. Blackout. Tapi TV masa tu macam mana? Diorang ada siaran tergendala. Kita ada satu control room lagi dekat atas. Okay. Itu emergency. Maksudnya kalau hacker-hacker ke tiba-tiba berjuang masuk, patut macam ni berlaku ni kan. Waktu tu yang pasang lagu Negaraku lah atau pasang jam tin nama dia tu. Berlaku kat bilik atas. Kat atas tu lah backup. Jadi apa yang Tuan Talib kata, the key adalah kena, macam ni kalau kita takut tadi, soalan Tuan Zaid tadi, macam mana kita takut nak buat video kan? The key adalah apa dia? Cuba teka. The key adalah buat saja.
Hari-hari kena buat. Jadi sebelum Tuan Talib on air tu pun, hari-hari praktis. Hari-hari tengok kamera. Tapi kita senang je sekarang ni kan. Ambil je phone, cakap je apa-apa yang anda nak cakap. Zaman dulu, dia panggil blog. Sekarang dia panggil vlog. Buat je vlog. Cakap diri sendiri. InsyaAllah. Boleh? Okey. Jadi buat vlog je lah. Record je. Dokumentkan apa yang kita buat. Dokumen saja. Dokumen saja. Okey, lagi Tuan Fadi, untuk usahawan yang baru nak start jugalah. Perlu ke mereka kena ada videographer, cameraman ke, tim untuk record saya macam ni. Macam Dato' Vida jalan ada je orang ikut. Macam Tuan Fadi juga ada je tim yang aku ikut. So kalau saya Berbeza Tuan Fadi, tim dia yang handsome. Oh gitu. Okey. So kalau baru nak berniaga macam mana? Kena ada tim ke ataupun macam Dia mana? perlu ada dua. Ada dua. Ni kita cerita alat kita jangan cerita yang dalam. Okey. Kan? Nombor satu, kena ada phone. Nombor dua, kalau boleh invest kepada mic yang bagus. Itu sajalah. Dua je. Dua saja. Phone. Kalau tak nak invest pada mic, guna phone kamera dulu. Phone kamera pun boleh. Phone kamera boleh. Tapi kalau kita nak buat konten yang jauh sikit, nanti dia tak bunyi. Ada mikrofon. Kena guna mikrofon. Macam ni, mikrofon ni harga mahal ni. Tapi boleh beli dekat Shopee mikrofon yang murah-murah kan, yang boleh terus cocok dekat kita punya phone. Harga dia lebih kurang dalam RM100. Sekarang ni pun banyak dah orang buat video dekat TikTok kan. Tu boleh beli dekat TikTok. Kalau beli dekat TikTok dapat kupon RM10. Jadi kalau harga RM100 dapat RM90. Gitu. Racun TikTok. Betul, itu pun salah satu benda yang kita boleh kongsikan dengan student-student UUM kita. Mana nak kaya kan, nak buat RM10,000 RM10 dulu kan. TikTok shop ni salah satu contoh. TikTok shop. Contoh TikTok shop. Let's say lah kita dalam video TikTok kita tu, video TikTok tu kita tunjuk tentang satu produk kan. Tiba-tiba kita punya konten tu FYP, kita punya konten tu pergi jauh, dan yang menonton konten kita tu berpuluh-puluh ribu orang, yang like beratus-ratus ribu. Kalau kita jual barang tu dengan harga RM1, let's say conversion kita ambil 3% daripada RM600,000, dah berapa puluh ribu dah kita buat sebenarnya. Betul. So sebenarnya to make money is easy. Zaman sekarang lagi mudah. Senang, cuma nak maintain, nak sustain tu payah. Itu yang kita kena Berguru tu. Jadi, baik, sekarang ni rasa Tuan Fadi, kita boleh proceed dengan soalan-soalan daripada student kita. Boleh, insyaAllah. Soalan-soalan mereka pun menarik. Cuma mereka tidak tulis nama ni. lah. Mereka tidak tulis nama. So, kita anggap je lah mereka akan mengaku soalan-soalan siapa. Baik, insyaAllah. Okay, saya start dulu Tuan Fadi. Saya ambil soalan yang saya rasa memang menarik lah. Semua ni soalan menarik sebenarnya, tapi ni yang paling menarik sekali. Okay. Gitu. Okay. Ini best ni. Ini best, tapi ini the last. Okay, soalan Tuan Fadi. Daripada unknown, nanti siapa yang punya soalan ni cuma mengaku supaya kita dapat specifically fokus kepada anda dan bantu anda. Kita aim dia. Okay, ni juga soalan ni kita wakilkanlah pada pendengar-pendengar kita. Tuan Fadi, saya introvert dan tak pandai buat dan edit video. Macam mana nak overcome kelemahan tu? Dia introvert, dia bukan sekadar berdebar ni, introvert ni. Tak kecek dengan orang. Tak kecek dengan orang. Okay, siapa soalan tu? Soalan siapa dia? Siapa yang bertanya? Masing-masing tak Dia mengaku. introvert, tanya orang introvert memang tak jawab. Betul juga. Betul juga Aduh, okay. Siapa yang introvert? Okay, anyway, jom kita sembang. Siapa introvert? Bukan siapa yang tanya soalan. Siapa yang rasa dia introvert? Siapa rasa dia introvert? 1, 2, 3. Yang lain semua extrovert banyak cakap. Macam. Faham tak introvert ni apa? Ambivert. Oh, macam tu macam Oh, itu kalau ambivert. Dia macam herbivore lah, makan macam daging dan dua. makan luar. Herbivore lain. Lain. Omnivore boleh jadi dua. Herbivore daun. Vor je. Tumbuh-tumbuhan. Carnivore daging. Aduh, rasa macam kurang bijak pula tiba-tiba. Tak apa, awak sales manager. Nak buat duit ke Mas? Tuan Fadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai orang kata kena jadi introvert, ada orang kata jadi extrovert lebih baik kan. Tapi apa hakikat yang Allah suruh kita jadi? Satu hadis Nabi kata, kalau kita jumpa dengan orang ni, cepat-cepat dekat dengan dia. Nombor satu, bila mana dia berbuat sesuatu bukan bermaksud dunia, cepat-cepat dekat dengan orang ni. Nombor dua, orang yang tidak banyak cakap. Cepat-cepat dekat dengan dia. Itu pesan Nabi. Nabi suruh dekat dengan orang yang tak banyak cakap.
Jadi bersyukurlah apabila kita ni introvert. Boleh faham? Time ni semua nak mengaku saya introvert. Tidak bermaksud extrovert banyak cakap tu tak bagus. Tapi introvert ini lebih baik. Sebab apa? Berbelas tahun yang lepas, waktu saya nak mula berniaga, saya baru nak start berniaga ni. Saya start berniaga, naik-naik, suddenly jatuh. Bila jatuh tu, level dia bukan saja duit hilang masa tu. Tapi juga saya punya otak hilang masa tu. Sampai level saya jadi tidak yakin dan tidak percaya diri. Jadi dalam proses saya belajar berniaga tu, masa tu orang suruh saya jadi extrovert. Dia suruh saya bercakap. Dia kata macam mana awak nak buat sales kalau awak tak bercakap. Dia cakap macam tu. So saya gunalah that skill, naik, jatuh. Jatuh terduduk, masa itulah saya jumpa dengan guru saya. Kalau siapa pernah tengok buku Mudahnya Menjemput Rezeki, tulisan Ustaz Faturi Salahuddin, itu guru saya. Saya jumpa dengan Ustaz Faturi, masa itu saya jadi driver kepada beliau. Pergi mana-mana satu Malaysia, saya lah jadi driver dia. Naik kereta Volvo berapa? S40 ke S60, tak ingat. Yang petak-petak Volvo zaman dulu. Bawa lesson learn pertama, hari pertama saya duduk dalam kereta tu, saya buka je kereta, pegang je steering, nak keluar pada rumah, nak pergi ke KL masa tu, daripada Kelantan nak pergi KL. Kelantan KL ni 8 jam, 400 km, 8 jam. Start kereta, keluar pada rumah. Masa tu saya baru habis universiti. Saya buka enjin, biasa kita bawa kereta kita akan cari radio, betul tak? Bunyi je radio tu, bunyi je. Contohnya Era start bunyi kan. Cikgu saya tengok pada saya, dia angkat tangan. Sampai hari ni saya ingat. Dia kata, Tuan Fadi, tutup radio istighfar. Bayangkan, istighfar daripada Pasir Putih sampai KL, 400 km, 8 jam istighfar. Can you imagine? Saya tak faham. Sebelum ni saya nak berniaga, orang ajar saya supaya banyak cakap. Tapi bila datang belajar dengan Ustaz Faturi, dia suruh saya senyap. Bermula hari tu, setiap orang yang saya nak jumpa ataupun yang dia nak jumpa, biasa yang dia jumpa lah, dia akan bagi tahu siap-siap dalam kereta. Kalau katalah, saya ingat lagi ada seorang tu saya nak pergi jumpa dengan Datuk Musa. Ada seorang Datuk ni, adalah projek whatsoever besar lah, dia orang very rich. Dia kata dalam kereta sebelum turun, Tuan Fadi, sekejap lagi kita akan jumpa dengan seorang manusia yang luar biasa, namanya Datuk Musa. Jika ditanya apa-apa soalan, kerja Tuan, senyap, jangan cakap. Dan jika perlu, Ambo akan jawab bagi pihak Tuan. Imagine, saya duduk sebelah dia. Saya ingat lagi Datuk Musa tanya, ni nama apa? Senyum. Tak boleh jawab. Ustaz Faturi yang jawab. Ni namanya Fadi. Oh, umur berapa? Ni umur sekian. Can you imagine? Every question tidak boleh bagi jawapan. Lepas berbelas tahun baru saya faham. Training paling susah untuk jadi seorang usahawan adalah training untuk senyap dan diam. Boleh faham? So kalau kita introvert, bersyukurlah. Dan tuan-puan, saya nak declare juga, saya pun introvert juga. Saya bukan extrovert. Saya pun nak declare. Saya pun introvert juga. Saya introvert. Kalau siapa kenal saya hanya bercakap bila perlu lah. So because of that training menyebabkan saya kata bila perlu saya cakap, tak perlu saya tak cakap. Itu nombor satu. So bagus tak introvert? Bagus. Nabi kata suruh dekat dengan orang tak banyak cakap. Maksudnya okay. Nombor dua, siapa yang labelkan introvert extrovert ni? Siapa yang bagi label tu? Adakah orang, engkau ni extrovert Atau tiba ada orang jumpa, engkau ni introvert sungguh? Atau kita yang cakap, aku introvert? Siapa yang bagi label tu? You yourself. Allah tak pernah bagi tahu an introvert, extrovert dalam Al-Quran. Allah hanya cakap, manusia adalah sebaik-baik kejadian. Here you go. Siapa yang label? Kita yang label. Apa hal kau label diri sendiri? Walhal Allah dah kata kita sebaik-baik yang Allah ciptakan. Boleh faham? So letak kat tepi sebelah benda tu, introvert, extrovert. Tapi kita kena pegang satu benda. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat kepada manusia yang lain. You nak jadi introvert? Boleh. Nak jadi extrovert? Pun boleh. Tapi ceritanya bagi manfaat tak pada orang lain.
Boleh faham tak? Kalau you extrovert, banyak cakap gila, tapi akhirnya menyakitkan hati orang lain, tak ada manfaat. Buat apa? Tapi kalau you introvert, tapi orang suka, okey tak? Okey. Boleh faham? The key adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat untuk manusia yang lain. Cuba tengok kiri kanan. Cuba tengok. Cuba tengok kawan. Cuba tengok orang sebelah kiri kanan ni yang mengantuk ni, cuba tengok. Ada yang mengantuk sampai dia Jauh, berjauh tu kan. Dia dah sebelah UUM tu apa? Sintok. Danok. Dia dah sampai Danok. Nak masuk dah. Cuba tengok orang sebelah kiri kanan. Tengok. Rasa-rasa orang sebelah kiri kanan ni memberi manfaat tak untuk anda? Macam mana kita nak bagi manfaat? Cuba angkat tangan. Cuba angkat tangan kanan semua. Angkat tangan kanan semua. Bagus. Letak dekat bahu kawan anda. Bagus. Yang tengah tu angkat tangan kiri. Yang tengah angkat tangan kiri. Alright. Yang tengah ke? Letak sebelah lagi. Dua-dua. Maksudnya yang tengah tu dia boleh pegang dua-dua. Okay. Alright. Okay. Cuba picit-picit sikit. Picit-picit. Oh, sedap. Picit-picit. Picit-picit. Bagus. Okay. Oi, ramai yang picit kan tu. Okay. Picit dekat bahu kan. Naik dekat tengkuk. Oi, dia sedap ni. Naik. Dia tekuk kat sedap. Okay, naik kat tengkuk. Inilah Danok. Alright, good. Kasih dekat telinga sikit. Tarik. Telinga, oi. Tarik. Oi, Kasih lembut. exercise. Okay, alright. Cakap orang sebelah, terima kasih. Terima kasih. Okay, soalan saya. Anda lebih suka orang yang sebelah anda yang baru 2-3 saat tadi atau sejam yang lepas? 2-3 saat yang tadi, yang dia picit-picit kita, atau yang sejam lepas daripada duduk congok sebelah anda daripada tadi? Mana lagi anda suka? Yeah, sebab apa? Dia dah bagi mana? Itu sajalah. Ada kita tanya dia introvert ke extrovert? Tak tanya. Yang penting dia bagi manfaat kat aku. That's why aku suka dia. Boleh faham? So soalan siapa ni? Introvert. Anda jangan risau, introvert ke extrovert ke, selagi mana boleh memberi manfaat, InsyaAllah. Okay, seterusnya Fadil. Okey, Tuan Fadi, saya ada soalan juga daripada student UM kita, di mana secara umumnya zaman sekarang ramai majoriti anak muda lepasan SPM tak nak sambung belajar. Kalau kita tahu data yang baru ni pun 72%. 72% ya. Tak nak sambung belajar. Dan Sensitif ni. Sensitif kan. kan. Jawab tiba esok tak datang semua dia. Tapi ni FYP ni. Kita dah baca algoritma kan. Okay, so untuk menjadi content writer ataupun content creator, adakah seseorang itu perlu belajar ataupun terus jadi content creator? Pendapat Tuan Fadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kena jawab begini. Saya kena jadi orang yang bertanggungjawab lah. To be honest lah. Siapa dekat sini pointer dia teruk? Pointer teruk. Pointer teruk ni 3 ke bawah. Ada? Dah dismiss lah tu kalau 3 ke bawah kan? 3 ke bawah tak lagi. UUM tak ada dismiss 2.3. Sekarang dah tak ada pointer. Sekarang tak ada pointer. Tidak ada dismiss. Oh tak ada. Oh pandai 3 ke atas dalam ni. Oh semua 3 ke atas? Tahniah. Tahniah. Tepuk tangan untuk anda. Sebab saya punya pointer dekat universiti, saya belajar dulu di Universiti Teknologi Petronas. UTP. Saya belajar di UTP. Saya punya pointer first year first semester 2.38. Tak ada Disebabkan pointer saya 2.38 first semester. Jadi first year first semester, jadi Petronas nak tarik scholarship. Sebab Petronas dia perlu 3 dan ke atas. Saya ambil chemical engineering masa tu. Disebabkan itu, saya mula ubah cara saya hidup di universiti. Jadi saya tak banyak aktiviti. Saya tak buat apa-apa dekat universiti. Kerja saya adalah belajar untuk cover balik pointer. That's why apabila orang datang jumpa dengan saya, orang tanya saya satu soalan. Dekat universiti dulu kau buat apa? Saya tak ada apa-apa memory pun dekat Universiti Teknologi Petronas. I don't have any memory. Yang saya ada hanyalah buku. Yang saya ingat adalah saya belajar macam orang gila untuk cover balik pointer so that mak saya tak sedih. Tapi I've lost about 5 years masa dekat universiti. 4 tahun degree, 1 tahun foundation. So saranan saya, masa duduk universiti, live life to the fullest. Umpama macam ni lah.
kenapa dia orang kata tadi yang perempuan tadi kita bagi ayat apa dah, lepas tu dia orang tadi yang perempuan ingat apa tadi? Oh, kita cakap pasal apa? Syirik je tu. Bukan. Bukan. Tips. Oh, Tips memikat 3 kan? tips mengorat Saya rasa UUM ni ramai perempuan kan. Sebab tu dia suka tips ni. Sebab tak ramai lelaki memikat dia. Oh, betul ke? Betul. Betul. So Hmm. sekarang ni bila saya kata live life to the fullest, jangan tunggu lelaki cari kita. Mengurat je terus. Ya. Yes. Trust me. Saya setuju. Saya setuju. Bila saya kata live life to the fullest, jangan tunggu lelaki Jangan. ngorat aku. Dah, Aku ngorat. ngorat lelaki. Oh, sabar. Okey. Bahu nak suruh ngurat. Now, tengok dengar. Kawan saya ni keluar daripada podcast jalan lah. Kan? Jalan. Kawan saya ada satu masa, kawan lelaki saya, dia duduk kat universiti masa tu, dia berniaga. Kalau tak saya dia final semester macam tu ataupun dah habis, baru habis universiti tapi berniaga dekat universiti juga. Dia sambung apa yang dia bisnes kat universiti. Dan dia ditipu masa tu. Nama dia ada seorang nama saya tak boleh sebut. Tak boleh sebut lah. Tiba ni pula kan pergi cari. Dia belajar masa tu dekat universiti Terengganu, Malaysia Terengganu, UMT. Dia kena tipu bisnes dia teruk. Saya tahu, saya ingat lagi. Lepas tu dia pergi masjid masa tu, dia doa, "Ya Allah, kalaulah duit itu boleh bahagiakan aku," sebab kena tipu ni. "Datangkanlah duit itu ya Allah. Tetapi kalau wanita itu boleh bahagiakan aku, datangkanlah wanita tu ya Allah." Macam doa tu. Dia bagi doa dua tu. Can you imagine? Lepas tu dia tidur. Esok satu telefon masuk, nombor tak kenal. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ana ni sekian-sekian nama. Ana nak ambil enta jadi suami Ana." Ada seorang perempuan telefon dia nak ambil jadi suami. Can you imagine? Sekarang cuba teka, kahwin ke tak kahwin? Kahwin. Sekarang ni dah ada anak berapa dah, ramai dah anak dia. Alhamdulillah. So cerita dia adalah, saya kata live life to the fullest kan. Saya tahu dia orang ni, masalah orang perempuan sekarang ni, dia terlalu ramai dekat universiti. Jadi calon lelaki ni boleh memilih. Oh, lelaki di mana Tak ada masalah. Jambang brother ni pun ramai orang nak. Oi. Sampai ke lutut pun ada orang nak juga. Jangan risau. Tapi masalahnya perempuan ramai. Jadi apa yang perlu kita buat? The key adalah live life to the fullest waktu zaman universiti. Trust me. Pointer tak apalah, jagalah pointer. Kalau boleh jagalah. And insya-Allah. Itu saranan saya lah. Saya start berniaga pun masa universiti juga. Menung saya Tuan Fadi. Benar Saya rasa macam saya tak fullest waktu belajar dulu. Tak habis fullest Yes. Saya bagi tahu jaminan saya jamin 100%. Mesti you all ada orang yang anda nak, betul tak? Daripada aim jauh kan. Wih, apa dia panggil? Target. Teringin. Bukan, dia panggil crush. Keras. Siapa jawab tu? Kena guna bahasa dia lah. Sekimi ke jawab tadi? No, saya jujur saya kata you all mesti ada crush, confirm. Tak ada. Tak ada, kesian. Crush pun tak ada, apatah lagi orang nak. Dia tengok saya ambil contoh. Kalau you tak declare, kita kena guna bahasa dia orang lah. Silakan. Kita cakap bahasa tinggi sangat, Episod muka dia kali orang ni memang out lah. istimewa. Episod kali ni istimewa. Aku tengok daripada tadi, dia sejam kan. Muka dia orang tak boleh belah ni, kena cakap bahasa dia orang ni. Kawan tu siap, astagfirullah. Tengok, dah start gelak. Dia kena guna bahasa-bahasa dia Bahasa orang. dia orang lah. Bahasa Kita awet. kena faham kan. Okay. Saya jamin umur 30, kalau you tak buat gerakan sekarang, umur gerakan. you 30 nanti. Dengar. Ini berlaku kepada ramai kawan-kawan saya. Umur 30, kalau you tak buat gerakan sekarang, you akan masih tengok social media dia dan you akan cakap, kalaulah aku bertindak pada ketika itu. Dan ini untuk semua untuk semua. Bukan saja awet. Bukan saja apa, tapi untuk semua. Untuk usahawan pun boleh lah. Usahawan apa. Bertindak lah. Bertindak. Erti kata lain bertindak. Bertindak. Nak guna bahasa nak suruh faham. Mudah. Kan ada korang suka mana-mana yang Declare je kan? sekarang. Kita memang Paling saya kata, paling tidak kan dia reject je. Yes. Paling tidak, tak mati pun kita. Betul Paling lah. tidak dia reject. Setuju. Paling tidak dia reject. Oh, nampaknya topik jodoh ni diorang lagi suka tuan. Tengok sini gelak kan. Tadi kalau cerita social media adalah Apa ni dia ni? Baik, boleh. Jadi ni tambah lagi baca hadis sekejap lagi. Syukur habis semua.
Kita rehat dulu. Kita akan baca hadis. Kita rehat dulu. Lepas ni kita akan ada perkongsian hadis di mana dalam setiap episod Funnel Podcast kepada pendengar-pendengar yang setia tahu tadi kepada anda-anda student-student UiTM Sorry, minta maaf. Minta maaf. Tak, sebab Tuan Fadi cakap pasal live your life to the fullest. Saya alumni UiTM. Saya student UiTM. So teringat lah. Saya Lim Kok Wing. Kan? Menipu Lim Kok Wing. Muka macam Lim Kok Wing padahal dulu kita orang satu tempat belajar. Dulu dia tak macam ni. Dulu rambut dia panjang apa semua. Jangan muka aib dah. Sekarang tu dia fullest lah tu. Dia macam full dah. Kan? Bahaya. Tapi macam awak lain Fadil. Kafe kat UiTM ada beberapa. Kafe Laksmana, kafe Jebat. Kalau waktu maghrib dia dengan wanita lain. Kat kafe lain wanita lain pula. Tapi Fadil dia kata, tidak, aku bukan playboy, aku memberi manfaat. Baik, so kita akan rehat dulu. Kita kembali selepas ini di Funnel Evo Podcast. Hai, saya Kuasa. Hai, saya ni biasa-biasa. Hai, mana pelanggan yang aku call hari tu yang kata nak order baju? Tinggal nak buat payment je. Takkan dah hilang? Okey, ini semua belum buat bayaran. Dan follow up. Okey, yang ni dah beli kasut. Kita nak promote baju pula. Dan follow up. Dengan kuasa CRM, saya boleh tahu siapa yang dah membeli dan siapa yang belum membeli. Saya juga boleh pastikan siapa yang belum membeli supaya mereka membeli atau mereka yang dah membeli untuk terus membeli produk lain pula. Barulah bisnes anda ada kuasa. Segmenkan Fadi Rasul dan Tuan Fadi Ghazali. Dan sekarang ni we're back in Funnel Evo Podcast. Baik Tuan Fadi, tadi macam-macam dah kita kupas dan kali ini kita nak dengar sharing hadis of the episode. Silakan Tuan Fadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan. By the way sebelum tu minta maaf. Saya baca dalam hadis ni dalam buku Muntakab Ahadis. For those yang ada buku ni, boleh buka muka surat 468 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah SWT pada hari kiamat mempunyai orang-orang istimewa yang akan berada di sebelah kanan Arash, dan kedua-dua tangan Allah ialah kanan. Mereka akan duduk di atas mimbar-mimbar nur dan wajah-wajah mereka pun daripada nur. Mereka bukanlah nabi, bukanlah syuhada dan bukanlah siddiqin. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya orang, "Ya Rasulullah, siapakah mereka?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mereka ialah orang-orang yang saling berkasih sayang semata-mata kerana keagungan dan kebesaran Allah." Saya baca sekali lagi. Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah SWT pada hari kiamat mempunyai orang-orang istimewa yang akan berada di sebelah kanan Arash dan kedua-dua tangan Allah ialah kanan. Mereka akan duduk di atas mimbar-mimbar nur dan wajah-wajah mereka pun daripada nur. Mereka bukanlah nabi, bukanlah syuhada, bukanlah siddiqin. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya orang, "Ya Rasulullah, siapakah mereka?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mereka ialah orang-orang yang saling berkasih sayang semata-mata kerana keagungan dan kebesaran Allah." Masya-Allah. Jadi apa yang kita faham daripada hadis ni? Kita kena berkasih sayang antara satu sama lain kan. Kalau kita berkasih sayang satu sama lain, dengan isteri, dengan sahabat-sahabat kita kan, dengan kalau kita ada tim kita, tapi kita bersahabat ni, berkasih sayang ni kerana Allah, insya-Allah kita akan duduk di tempat istimewa di Arash sebelah kanan. Masya-Allah. Insya-Allah. Oh dah. Sambunglah Fadil, nampak senang sangat kau kat depan ni. Sambung. Okey, jadi dah habis ni. Habis dah. So kalau habis macam mana tu?
La ilaha illallah, dia ni pelik-pelik. Pendengar-pendengar pun pelik. Kenapa Fadil hari ni macam lain lah? Oh, dah terjumpa jodoh lah tu kat depan mata. Jangan. Ambil enggak? Oh, editor tolong potong bagian tu. Tak ada. Editor jangan potong. Letak je biar tidur luar. Alright. So terima kasih kepada Tuan Fadi. Terima kasih juga kepada student-student UUM kita. Jangan lupa sebelum kita berpisah untuk episod kali ini, jangan lupa kepada pendengar untuk terus follow kita di Spotify, like dekat Apple Podcast pun subscribe, YouTube subscribe, like, love and share. Dan jangan lupa untuk bagi tahu dekat orang yang sebenarnya Fun Info Podcast ni dah episod dah banyak dah. Cuma dia orang terlepas pandang. Betul. Dia pun biasa tengok dekat TikTok lah. Pergi kat YouTube lah. Pergi dekat YouTube, kat Facebook dan sebagainya. Baik, jadi segalanya di tangan anda. Tindakan di tangan anda. Like semua di tangan anda. Kita dah Free, gratis. Dan Baik. kemudian ada pengumuman penting juga Tuan Zat. Di mana kepada anda yang mendengar ni juga boleh pergi ke evolusi.my. Evolusi.my. Sebab nanti kita boleh berevolusi bersama. Saya tak nak beritahu apa yang bakal berlangsung, tapi pergi je dulu evolusi.my. InsyaAllah. Baik. Jadi terima kasih. Saya Zaid American. Dan saya Fadil Rasul. Saya Fadi Ghazali. Jumpa anda minggu hadapan. Fun Info Podcast. Assalamualaikum. Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di Podcast Fano Evo.